apa khabar semua? Anda tahu tak Kawasaki H2R ni dialah motor production yang paling laju di dunia. Even lagi laju dari MotoGP. Dan dia ni boleh pergi sampai 400 km sejam. Kita nak pergi 200 pun dah getah lutut kan? Padahal enjin motor ni tak sampai 1 liter pun. Power output dia sekitar 310 horsepower, yang mana sebagai perbandingan lah, saya tahu memang tak adil. Azia baru tu 1 liter juga, tapi 67 horsepower saja. Memang tak adil lah perbandingan ni. Tapi korang nampak tak? Enjin H2R ni memang different level. 310 horsepower tu dah level-level Golf R ataupun Civic Type R dah. Tapi itu enjin 2 liter. Motor ni 1 liter je. Memang power gila. Jadi dalam video ni kita nak tengok dari segi engineering, apa yang membuatkan Kawasaki H2R ni boleh jadi sangat power sampai kompetitor dia yang lain tak boleh lawan. Dan mungkin yang paling best, berapa harga kalau kita nak beli benda ni? Berbala atau tidak kalau nak beli? Okey, sebenarnya Kawasaki Ninja yang high-end ni ada 2 jenis lah. Satu dipanggil Ninja H2 dan satu lagi yang versi gila dipanggil Ninja H2R. Kedua-dua H2 dengan H2R ni enjin dia memang ada supercharger. Cuma yang H2 ni dia adalah road legal. Maknanya kita boleh beli dia, daftar dengan JPJ dan boleh bawa atas jalan. Jadi nak bawa pergi kerja ke, nak bawa balik raya pun boleh lah. Kalau bakal mak mertua tengoklah kita balik raya naik H2 ni, nangis dia. Esok dah boleh terus meminang. Kalau ikutkan, Kawasaki H2 ni adalah motosikal production pertama yang guna supercharger dekat enjin dia. Motor lain sebelum tu paling canggih pun guna turbocharger saja. Supercharger ni advantage dia berbanding dengan turbocharger adalah dia punya response tu memang cepat. Maknanya kan, bila ada throttle input je, power tu datang tanpa ada lag. Sebab memang ada mechanical connection antara enjin dengan supercharger tu. Lagi laju enjin, lagi laju supercharger tu pusing, lagi banyak udara dia sumbat masuk, dan lagi lajulah enjin tu, lagi laju supercharger tu, dan dia pusing-pusing macam tu lah. Sampai motor tu tak boleh nak rev lagi dah. Dari segi penggunaan minyak, memang tak efisien supercharger ni. Sebab lagi banyak udara masuk, lagi banyaklah dia bakar minyak. Tapi siapa yang beli motor ni tapi nak jimat minyak, memang pelik sangat-sangat lah. Dan enjin Kawasaki H2 ni, dia boleh mengeluarkan power output sebanyak 200 horsepower pada 11,000 RPM. Power ni lebih kurang 2/3 lah dari power output H2R tadi. Kejap lagi kita cerita pasal H2R pula. Dan mungkin power output macam ni kurang sebab dia limitkan boost supercharger tu berbanding dengan H2R. Untuk Ninja H2R pula, memang tak boleh bawa balik kampung. Dia hanya boleh main dalam track saja. Nak register nombor plate pun mungkin tak boleh sebab dia bukanlah road legal. Kawasaki buat motor H2R ni khusus untuk racing dekat dalam track. Jadi enjin dia sangat ganas dan safety equipment, even macam side mirror tu pun tak ada. Dia ganti dengan winglet carbon fiber. Lepas tu body dia pun memang banyak lekuk-lekuk. Memang dia optimize untuk aerodynamics dengan cooling. Kalau ikutkan H2R ni, dia memang guna supercharger yang sama je dengan H2 tadi. Tapi horsepower dia jauh lagi tinggi sebab H2R ni menggunakan boost yang lagi tinggi. Dan bila boost tinggi macam ni sampai 310 horsepower maximum power output, sepatutnya enjin H2R ni perlu dilengkapi dengan intercooler. Tapi yang specialnya, engineer Kawasaki ni dia ubah jenis kompresor tu supaya dia tak perlu intercooler. Jenis supercharger yang diorang gunakan adalah centrifugal supercharger, yang mana dia tak generate banyak haba. Jadi tak perlu guna intercooler untuk sejukkan intake air ni. Bila tak guna intercooler, jadinya dapat jimat sikit lah berat dan boleh improve motor ni punya power to weight ratio. Dari segi enjin pula, kedua-dua motor ni dilengkapi dengan enjin 998cc inline 4. Enjin dia ni guna dual overhead cam dan ada 4 valve setiap silinder. Jadi 2 intake, 2 exhaust lah. Bila guna DOHC ni, maknanya diorang boleh lah control mapping performance enjin tu dengan lebih tepat dan lebih fleksibel ikut operating condition enjin tu pada masa tu. Kalau enjin single overhead cam, dia tak berapa fleksibel sebab tak boleh nak control secara independent intake dengan exhaust valve tu. Sebut pasal enjin lah, valve lah,
camp lah. Kalau anda berminat nak tahu segalanya tentang enjin, saya jemput anda join kursus enjin online Zero to Hero, di mana dekat situ ada lebih 5 jam dan 50 video untuk anda belajar semuanya pasal enjin. Link saya letak dekat bawah. Jadi kalau ikutkan, banyak jugalah modification yang perlu dilakukan daripada motor H2 tadi nak bagi jadi H2R. Dia bukan setakat styling sajalah, tapi komponen dalaman pun sebenarnya banyak berbeza. Dan bukan juga setakat komponen dalaman, chassis dia, suspension dia memang ada beza. Even tire selection pun berbeza. Contoh kalau H2 ni tayar biasa, tapi kalau H2R dia akan pakai tayar slicks. Maknanya tayar tu tak ada bunga langsung, smooth je. Tayar slicks ni memang racer pakai untuk race dekat dalam track. Bila tak ada bunga ni memang dia sangat grip sebab surface area dia besar. Tapi kalau hujan jangan cari pasal, memang tak boleh kontrol motor ni. Itu yang tayar slicks ni tak boleh pakai atas jalan biasa, hanya boleh pakai dekat race track saja. Lepas tu bukan setakat tayar je beza antara H2 dengan H2R ni, tapi mungkin perbezaan yang lagi besar adalah dia punya berat dia. Kalau H2 berat dia dalam 240 kilo, tapi kalau H2R berat dia 216 kilogram saja. Jadi walaupun enjin H2R ni lagi tinggi boost dia, overall weight motor ni tetap lebih ringan dari H2. Mungkin sebab dapat jimat banyak berat ni bila guna carbon fiber body. Dan biasanya lah kan, bila dah ada motor yang power macam ni, apa yang orang akan buat? Of course, kita akan cari berapa dia punya top speed pula. Yelah, kalau manufacturer ni biasanya memang macam-macam dia claim, tapi on paper saja tak confirm lagi. Betul tak? Jadi attempt untuk top speed Kawasaki H2R ni dibuat di Turki pada tahun 2016. Yang ride motor ni nama dia Kenan Sofuoglu, dan dia ni memang champion dekat Super Sport Circuit Racer. Jadi rider pun bukan orang biasa-biasa lah. Kawasaki pula supply dekat dia orang motor H2R yang stok dari kilang. Cumanya dia orang pasangkan tayar yang special, Pirelli develop khusus untuk top speed attempt ni. Berapa harga tayar tu? Baik kita jangan tanya. Dan satu lagi perubahan yang diorang buat adalah minyak motor masa tu diorang guna racing fuel. Asalnya lah Kawasaki cakap motor ni top speed dia boleh pergi sampai 380 km sejam. Tapi lepas Kenan buat attempt ni, rupanya motor ni boleh pergi sampai 400 km sejam. Ini mengikut meter yang ada dekat motor tu lah. Jadi walaupun rekod ni bukanlah rekod rasmi dan diorang tak adalah panggil third party untuk verify speed ni, tapi theoretical calculation yang diorang buat memang kata motor ni boleh pergi lebih dari 400 km sejam. Biasanya kalau meter calibration ni lagi tinggi speed, lagi jauh lah dengan speed yang GPS. Dan biasanya speed GPS yang sebenar akan slow sikit. Tapi kalau dah meter tu 400 km sejam, GPS kata slow sikit pun masih laju gila lagi speed dia. Of course, attempt ni dibuat di jalan yang lurus dan diorang dah prepare semuanya dalam 4 bulan lagi sebelum betul-betul buat attempt ni. Saya yakin pemilihan masa, temperature, humidity, semua diorang dah study supaya top speed attempt ni berjaya. Dan satu lagi rider dia, Kenan ni, memang gila kental lah. Masa attempt tu pun dia pakai racing suit yang special untuk aerodynamic effect. Kalau dekat Malaysia, harga Kawasaki Ninja H2 ni adalah RM153,000, dan kalau nak beli yang H2R ni, harga dia adalah suku juta ringgit. Bagi saya yang H2R ni tak berbaloi beli sebab tak boleh bawa balik kampung. Boleh main dalam lita je, lepas tu kena towing. Kalau nak beli yang H2 je dah cukup. Jadi korang rasa berbaloi tak beli motor ni? Hari tu saya jumpa satu unit second hand dekat Shah Alam. Memang geram lah kan? Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.